Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Mashita. Nombor metrik saya 1076 dan pada hari ini saya akan bincangkan tentang teknologi maklumat dan komunikasi dan saya akan temu bual beberapa rakan-rakan saya. Bagi perkara yang pertama, kita akan membincangkan tentang evolusi dan pengglobalan teknologi maklumat. Ayo kita tanyakan kepada mereka. Bersama saya sekarang salah seorang rakan sekelas saya, Nur Fatihah. Jadi Fatihah, boleh tak awak terangkan tentang perkembangan teknologi maklumat pada zaman kini? Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatihah binti Azizul, nombor metrik 1031. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang perkembangan teknologi pada zaman kini. Pada hari ini, ramai manusia memperkatakan tentang globalisasi dan mentafsirkannya sama ada positif maupun negatif. Pada hakikatnya, perkembangan teknologi sangatlah penting dalam pelbagai jenis urusan dan memudahkan sesuatu urusan dalam pekerjaan. Sebagai contohnya dalam bidang pertanian, makanan, pengangkutan dan teknologi maklumat. Itu tadi kita sudah dengarkan jawapan daripada saudari Nur Fatihah berkenaan evolusi dan pengglobalan teknologi. Seterusnya kita akan berbincangkan tentang konsep manusia, hubungan manusia dan juga teknologi. Bersama saya sekarang saudari Syamimi. Boleh tak awak ceritakan kepada saya tentang konsep manusia dan teknologi dengan lebih lanjut? Saya Nur Syamimi binti Syawadi, nombor metrik 1043. Dunia masih kini menyaksikan perubahan dan perkembangan sumber teknologi moden. Pelbagai bentuk inovasi dan ciptaan berteknologi tinggi dihasilkan sehingga memberi impak kepada kepesatan pembangunan teknologi canggih yang bawa dunia ke arah baru. Kepesatan perkembangan teknologi moden ini telah memberi kesan yang amat besar dan mengubah landscape kehidupan manusia secara sejagat tanpa mengira peringkat usia. Dengan kehadiran teknologi moden sekarang, manusia dapat menjalankan tugas dengan lebih cepat, mudah dan murah. Sehubungan itu, manusia perlu bijak menggunakan teknologi yang ada untuk tujuan kebaikan. Oleh itu, jika teknologi dapat digunakan dan diuruskan dengan baik dan betul, maka hasil matlamat yang ditetapkan akan berjaya. Namun begitu, penggunaan teknologi juga boleh memberi kesan positif dalam komunikasi antara rakan, ahli keluarga dan masyarakat. Dengan kehadiran teknologi dapat mengaktifkan perhubungan di kalangan ahli keluarga, rakan dan masyarakat. Selain itu, teknologi dimanfaatkan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti sosial di kalangan masyarakat seperti kutipan sumbangan, kempen-kempen keselamatan dan sebagainya. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari dengan lebih lanjut lagi berkenaan sejarah TMK. Bersama saya sekarang salah seorang rakan saya, Nur Atika. Baiklah Nur Atika, boleh tak awak terangkan kepada kita berkenaan sejarah teknologi maklumat dan komunikasi? Saya Nur Atika binti Sulaiman, nombor metrik 1003. Saya akan menceritakan tentang sejarah TMK. Pada abad ke-20, banyak industri bertumbuh dengan pesat dalam membangunkan sektor elektronik, sektor pengkomputeran dan juga bidang-bidang teknologi yang lain. Terdapat banyak pendidikan yang telah dilakukan bagi membaik inovasi serta pembaharuan dalam bidang jentera dan perkomputeran. Komputer komersial yang pertama ialah UNIVAC 1 yang direka oleh J. Pada akhir dekad 1970-an, penciptaan mikrokomputer dan diikuti oleh penciptaan komputer peribadi IBM pada tahun 1981. Sejak itu, setiap generasi melambangkan satu langkah yang dicirikan oleh perkakasan yang semakin kecil yang mempunyai pelbagai fungsi. Generasi pertama menggunakan tube vacuum, manakala generasi kedua dan ketiga masing-masing menggunakan transistor dan litar bersepadu. Generasi keempat iaitu generasi terkini menggunakan sistem yang lebih rumit seperti penyaduan skala sangat besar VLSI. Di Malaysia, perkembangan teknologi maklumat bermula pada tahun 1983 apabila jentera dan ahli akademik iaitu Dr. Muhammad Awang telah memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet di Makmal Universiti Melaya. Dan pada tahun 1989, rangkaian komputer Malaysia RANCOM dengan kemudahan sambungan antarabangsa telah ditubuhkan oleh Dr. Muhammad Awang lah. Baiklah, bersama saya sekarang Nur Asikin. Asikin, boleh terangkan kepada saya tentang kepentingan teknologi komunikasi dan maklumat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asikin binti Sazali, nombor metrik saya 1007. Kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi kepada manusia ialah yang pertama, mudah mendapatkan maklumat. Maklumat hanya berada di hujung jari. Oleh itu,
maklumat boleh diakses melalui medium TMK seperti internet. Hal ini dapat memudahkan para pelajar untuk mendapatkan maklumat berkaitan ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Yang kedua, memudahkan komunikasi. Melalui medium TMK, pelbagai aplikasi dan laman sosial yang boleh digunakan seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Sebagai contoh, ibu bapa boleh menghubungi anak mereka yang berada di luar negara dengan cepat dan murah serta kos yang murah dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan Skype. Yang ketiga, mempercepatkan urusan. Pelbagai urusan kerajaan dan swasta boleh dilakukan secara dalam talian dengan mudah. Sebagai contoh, urusan perbankan, pembayaran bil, permohonan kerja dan sebagainya. Orang awam tidak perlu beratur panjang untuk membayar bil, di sebaliknya boleh terus membayar bil tersebut di internet dengan mudah. Yang keempat, mudah dan cepat mengetahui perkembangan semasa. Kemajuan ICT bersifat global memudahkan seseorang mengetahui berita di luar negara. Oleh itu, berita dari dalam dan luar negara boleh diakses melalui laman sesawang. Kepentingan yang terakhir ialah peniaga dapat meluaskan pasaran perniagaan. Perdagangan atas talian kini semakin popular dalam kalangan masyarakat. Pembeli secara atas talian membawa banyak kelebihan kepada pembeli. Oleh itu, pembeli juga mampu menjimatkan masa mereka melalui belian atas talian daripada membeli barangan di pasaraya. Sudah menjadi lumrah bahawa setiap perkara mempunyai kebaikan dan keburukan. Bagi topik seterusnya, kita akan mempelajari tentang kebaikan dan keburukan TMK. Saudari Mimi ada laporannya. Antara impak positif pengobalan teknologi dalam bidang komunikasi dan hubungan ialah kita dapat mengenali satu sama lain. Seterusnya, maklumat yang diperolehi akan lebih cepat, tepat dan teliti. Seterusnya, dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Namun begitu, terdapat juga impak negatif pengobalan teknologi dalam bidang komunikasi dan hubungan. Antaranya ialah mudah mendapatkan berita fitnah dan juga palsu. Seterusnya, pembaziran masa akan berlaku dan akhir sekali kurang aktiviti bersemuka seperti badminton, berbasikal kerana individu sekarang gemar duduk di rumah saja tanpa melakukan apa-apa aktiviti. Baiklah, kita hampir berada di segmen yang terakhir. Jadi seterusnya kita akan membincangkan tentang impak perkembangan teknologi dalam pelbagai sektor. Yang pertama, impak perkembangan teknologi dalam bidang pertanian. Kita dapat pendidikan dapat ditingkatkan untuk menghasilkan ciptaan baru serta dapat meningkatkan pendapatan pertanian. Dalam bidang yang kedua iaitu bidang pembinaan, proses projek mengambil masa yang singkat untuk menyiapkan dan melengkapkan projek serta penjimatan kos. Dalam bidang yang ketiga iaitu bidang makanan, berlaku pertambahan kuantiti dan juga kualiti makanan dan kita dapat membekalkan sumber makanan yang mencukupi dan membuka ladang pertanian dengan mudah serta mendapat meningkatkan ekonomi pertanian. Untuk bidang yang terakhir iaitu bidang ekonomi, kita dapat meningkatkan produktiviti pembuatan, kita juga dapat memberi sumbangan pada negara serta menguatkan kapasiti inovasi dan meningkatkan tenaga mahir. Seterusnya, saya sendiri akan mengupas tentang TMK menurut perspektif Islam. TMK menurut perspektif Islam, ianya menjadi salah satu input untuk kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Islam juga tidak melarang kita untuk menggunakan internet pada masa kini selagi ianya tidak memesongkan akidah seseorang. Jadi, kita patutlah menggunakan internet dan komputer yang telah dianugerahkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik. Itu sahaja daripada kami. Thanks for watching. Bye. Bersama saya sekarang, Saudari Syamimi. Bolehkah awak ceritakan tentang konsep hubungan manusia dan teknologi dengan lebih lanjut? Assalamualaikum. Namun begitu, terdapat juga impak negatif pengobalan teknologi dalam bidang komunikasi dan hubungan. Antaranya ialah mudah mendapatkan berita palsu dan fitnah. Seterusnya, pembaziran masa akan berlaku dan Thank you for
Ini